Alhamdulillah juga Allah Subhanahu Wa Taala membenarkan para jemaah semua sentiasa berada di dalam majlis ilmu yang disusun, sama ada dengan SPAK ataupun di masjid-masjid, di surau-surau, ataupun apa-apa sahaja cara untuk kita sekarang ni nak cari ilmu, maka itu adalah nikmat yang Allah bagi kepada kita. Sebab kalau Allah tak bagi kita ada peluang untuk bersama-sama di dalam majlis ilmu, itu mungkin tanda kita ini tidak, orang kata apa, tidak ada peluang, tidak ada peluang, tidak direzekikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berada di dalam majlis-majlis zikir, majlis-majlis ilmu untuk kita sama-sama mencapai tujuan. Antaranya adalah untuk menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang paling bagus, yang paling bagus dari segi amalannya. Semoga sentiasalah amalan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebab kita mencari sumber-sumber, sebab di antara syarat amalan-amalan itu diterima adalah pertamanya ikhlas, yang keduanya adalah mengikut sunnah ataupun mengikut ajaran Islam yang sebenar. Maka kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita sentiasa dituntun, dipimpin oleh Allah Subhanahu Wa Taala berada di atas jalan yang lurus, jalan yang benar, yang sebenarnya diarahkan dan diwahyukan kepada Rasul pilihannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka banyakkanlah kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tambah-tambah hari ini, seperti mana Allah sebut dalam Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillah, kita bersyukur dan kita hari ini masih lagi berada di dalam bab zikir sebelum tidur. Dan kadang-kadang terasa juga bila dah berapa kali duduk lagi dalam majlis dalam bab ini, terasa macam ya Allah, kalau nak tidur cara Nabi macam kita tak sempat nak tidur. Bukan tak sempat nak tidur sebab apa? Sebab banyaknya zikir-zikir dan amalan-amalan yang Nabi buat yang sahih datang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tidak ada alasan untuk mengambil amalan-amalan selain daripada amalan-amalan yang Nabi bagi kepada kita, sebab ianya dah terlalu banyak, dah banyak sangat-sangat dah. Maka itulah Nabi menjadi orang yang paling bertakwa kepada Allah SWT, dan Nabi menjadi suri tauladan untuk kita sama-sama ikut. Tidak ada manusia yang lebih berhak diikut kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berada di muka surat 186, hadis ataupun nombor 267, seperti mana yang saya share, saya kongsikan dekat skrin. Tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok sama-sama ni, insya-Allah. Qala al-muallif, berkatalah pengarang kitab Al-Adhkar, wa rawaina fi sahih Muslim wa sunan Abi Dawud wa Tirmidzi an Anas radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي له. قال الترمذي حديث حسن صحيح. Kami meriwayatkan di dalam Sahih Muslim dan Sunan Abi Dawud dan Tirmidzi daripada Anas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila ia bergerak ataupun hendak tidur, bergerak ataupun berada di katil, ada rasa nak tidur, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila kat sini dikata ila firashihi, maknanya hampir sangat dah nak tidur, duduk dekat katil dah. Ila idza awa, bila duduk dekat pembaringan, tempat dia nak tidur, dia kata, dia baca doa alhamdulillah, zikir, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana, segala puji yang layak dan berhak hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Siapa Allah Subhanahu wa taala? Dialah satu-satunya zat yang maha agung, yang memberi kita makan, yang beri kami makan, yang memberi kami minum, yang menyediakan kami tempat tinggal dan tempat tidur, yang mencukupkan kami dan yang melindungi kami, wa awana, yang mencukupkan kami, yang memberi perlindungan kepada kami.
Saya selalu sebut tentang dalam doa dan zikir kita ada akidah. Ada Nabi ajar supaya kita insaf, sentiasa ikatkan diri kita, dekatkan diri kita dengan Allah SWT, tawadukkan diri kita kepada Allah SWT, rendahkan diri kita kepada Allah SWT dan iktiraf tentang apa yang Allah bagi kepada kita. Tanpa izin dan inayah daripada Allah SWT, kita tak boleh. Ada banyak rezeki yang Allah bagi kepada kita tapi kita tak rasa cukup. Tapi bila kita kata wakafana, nak tidur kita kata wakafana, yang mencukupkan aku, kita redha dengan apa yang Allah dah bagi kepada kita, kita rasa cukup. Wa awana, yang memberi perlindungan, tempat tinggal. Makwa ni tempat tinggal. Dia yang bagi kita tempat tinggal. Kadang-kadang kita berjalan jauh, kita rasa lelah. Walaupun rumah kita kecil, bila kita buka pintu rumah, duduk di atas kursi, duduk dekat atas tilam kita yang mungkin dah berapa tahun tak tukar pun tak apa, tapi kita rasa rehat. Itulah nikmat yang Allah bagi kepada kita. Ada nikmat Allah bagi kepada kita. Ada orang mungkin, wallahualam, balik rumah besar, tilam. Bukan semua. Tapi kalau Allah nak uji, dia akan jadi. Duduk di atas tilam yang empuk, mungkin kepalanya pening lagi fikirkan tentang itu dan ini, maka itu juga ujian daripada Allah SWT. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa yang Allah bagikan dan takdirkan kepada kita. Di akhir doa itu, kalau ikut dekat sini, tengok Nabi kata fakam mimman la kafiya lahu wa la mu'wiya lahu. Berapa ramai orang yang tidak ada padanya, dan berapa ramai di luar sana yang tidak dicukupkan, tidak mencukupi bagi dia apa-apa yang ada pada dia. Sentiasa rasa tak cukup. Ataupun orang lain nampak macam cukup, dia rasa tak cukup. Ataupun memang dia tak cukup. Memang duduk dalam kefakiran dan kemiskinan, itu juga ujian. Jadi ada dua konteks dekat situ. Fakam mimman la kafiya lahu. Maksudnya dekat luar sana banyak mana orang yang tak cukup. Yang pertama tak cukup, memang tak cukup duit. Tak ada duit, miskin, fakir. Yang kedua, dekat luar sana banyak mana orang yang memang banyak, kalau orang luar nampak memang banyak, memang cukup, tapi diri dia rasa tidak cukup. Diri dia rasa tak cukup. Kalau kita rasa sentiasa tak cukup, itu juga ujian kepada kita. Orang lain tengok makan nasi dengan ikan bilis goreng, bubuh kicap pun nampak macam sedap makan. Kita makan macam-macam yang sedap pun kita rasa macam tak okey lagi, itu juga satu ujian. Sentiasalah kita ni, selagi mana nyawa ada dekat dalam badan kita, kita akan diuji. Maka kita minta daripada Allah SWT perkara-perkara yang membuatkan kita rasa cukup dengan apa nikmat yang Allah bagi kepada kita. Qana'ah yang kita selalu sebut kalau siapa-siapa yang ikut usrah, ikut pengajian, qana'ah. Wala mu'wiya lahu, yang tak ada rumah. Yang memang tak ada rumah, ada cerita duduk kat tepi jambatan, duduk dekat stesen bus stand, duduk dekat stesen bas, duduk hampa kotak-kotak berada di mana-mana yang rasa dia boleh tidur. Dekat mana saja yang dia rasa mengantuk, itulah rumah dia. Ada juga orang yang macam tu Allah uji. Dan ada juga rumah orang Allah bagi besar, tetapi dia rasa rumah dia bukan tempat ni yang dia boleh rehat. Rumah ni tempat kita rehat. Ada orang dekat mana-mana je dia boleh rehat, sebab itulah yang Allah bagi dekat dia. Ada orang dekat rumah yang Allah bagi dekat dia tapi dia tak boleh nak rehat. Itu kita minta doa daripada Allah Ta'ala bagi kita segala-galanya. Doa ini pendek, zikir ini pendek, keinsafan yang sepatutnya ada pada diri kita sepatutnya lebih besar, supaya kita sentiasa bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bersyukur dan sentiasa mengucapkan syukur dan pujian kepada Allah SWT. Hadis ini dikeluarkan oleh Muslim. Hadis ini Imam At-Tirmidzi kata hasanun sahih. Memang diambil daripada kitab Muslim, tetapi adab Imam An-Nawawi dia letak juga caption ataupun klasifikasi yang diletakkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah di dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, kitab sunannya. Maka nak tidur, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana. Nampak macam doa selepas makan kan? Tapi dia wrapping terus. Nabi ajar kalimah dan zikir yang ringkas tetapi wrap
kumpulkan semua daripada kita, buka mata sampailah kita nak tutup mata nak tidur ini, bagi satu frasa ayat dan zikir yang amat-amat sempurna, menunjukkan kita bersyukur kepada Allah Ta'ala daripada apa yang Allah bagi kepada kita daripada mula sampai kita nak tidur. Okay? At'amana wa saqana, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana, fakam mimman la kafiya lahu wa la mu'wiya. Okay? Yang seterusnya kita pergi kepada hadis yang seterusnya. Dia kata, kalau tengok dekat apa yang saya share dekat sini, ma'wa awana ataupun la mu'wiya ini, ada juga yang kata tempat tinggal, ada juga yang kata perlindungan, ada juga ulama kata dekat sini, dia kata wa qawluhu kam mimman la mu'wiya lahu, atau makna dia adalah ada yang menyayanginya. Maksudnya ada orang hidup memang rasa disayangi selalu. Ada dia rasa sentiasa, bila Nabi kata alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana tu sama ada perlindungan, tempat tinggal. Ada juga ulama tafsirkan sebagai yang mengasihi kita ni. Kita yakin Allah mengasihi kita. Tu dia kata fakam mimman la kafiya lahu wa la mu'wiya lahu. Di sana banyak mana orang yang tidak dicukupi, tidak rasa cukup, tidak cukup, dan tidak juga di luar sana, dan ramai juga di luar sana yang tidak ada tempat perlindungan, tidak dicukupkan, dan juga tidak mendapat kasih sayang. Itu sebab dekat sini dia kata, terjemah dia kata wa awana razaqna wa hayya lana al-ma'wa ilaihi wa qila awana rahimana. Orang yang disayang kita ni, bila kita rasa kita hidup ini disayangi oleh Yang Maha Pencipta, itulah segala-gala perkara yang sepatutnya kita rasa paling tenang. Kita kadang-kadang diuji dengan orang benci kita. Kita tahu ada orang, kita kalau hidup, kita tak tahu ada orang benci kita, mungkin kita okey. Tapi diuji kalau kita tahu ada orang tak suka dekat kita, ataupun ada orang tak berapa care tentang kita. Tapi kalau kita nak layan care-nya manusia tentang kita, sayangnya manusia tentang kita, maka ia memang tak akan rasa cukup. Kita tahu mak ayah kita sayang kita, kita tahu adik-beradik kita sayang kita, kita tahu ada kawan-kawan yang sayang kita, tapi kalau kita hanya berharap kepada sayangnya manusia, ia tidak cukup. Dia akan sentiasa akan ada. Dengan adik-beradik pun kadang-kadang kita rasa kecil hati, dengan kawan-kawan pun kita ada masalah kadang-kadang. Tetapi ingatlah, yang sentiasa tidak ada masalah dengan kita ada Allah Subhanahu Wa Taala. Adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup kita rasa Allah Subhanahu Wa Taala sayang dekat kita, itulah menjadi ubat kepada kita. Ini tak terjemahan-terjemahan ataupun tafsiran-tafsiran yang boleh membawa kita rasa lebih tenang, rasa lebih sayang, pupukkan rasa sayang dan rindu kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masuk kepada hadis yang seterusnya. Imam An-Nawawi rahimahullah, dia kata wa rawaina bil isnadil hasan fi sunani Abi Dawud an Abi al-Azhari wa yuqal Abu Zuhair al-Anmari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akhadha madja'ahu min al-lail qala bismillahi wada'tu jambi Allahumma ighfir dhanbi wakhsi syaitani wa fukka rihani waj'alni minan nadiyil a'la atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kami meriwayatkan dengan sanad yang hasan di dalam Sunan Abi Dawud daripada Abi al-Azhari, dan dikatakan juga, maksud dekat sini ada sedikit syak daripada perawi. Sanadnya betul tetapi ada sedikit lah dekat sini dia kata yuqal, dikatakan. Dia bukan syak sebenarnya, dikatakan. Contohnya macam ada orang nama seseorang, contohnya Azhar contohnya, dan orang kampung dikatakan juga kepada Azhar ni, mungkin panggil dia Lebay contohnya kan, ataupun Umair contohnya. Jadi itu makna dia yuqal itu.
Bukan maksud syak dari segi sanad itu, tidak. Dia syak dari segi panggilan sahaja. Maksudnya dari segi Zuhair Al-Almari. Sebab dekat Almari tu dia ada nisbah dia panggil. Jadi ini bukan syak dari segi yang membolehkan satu hadis dan jalur periwayatan itu dikategorikan sebagai dhaif. Tidak. Tidak. Jadi ini adalah sedikit perkara yang berkaitan dengan cara meriwayat hadis supaya yang meriwayat itu sentiasa berada di dalamnya perkara-perkara yang mungkin boleh membantu mengenali seseorang perawi itu. Kata an Abi, daripada Abi Al-Azhari, dan dikatakan juga Abu Zuhair Al-Anmari radhiyallahu anhu, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dia nak pergi ke pembaringan dia, mabja'ahu, tempat dia nak baring, pada waktu malam. Pada waktu malam dulu ada orang tanya, kalau baring siang-siang nak baca juga ke doa-doa yang Nabi ajar pada waktu malam ini? Jadi kalau ada doa-doa yang tidak ada disebut pada waktu malam, maka ia mungkin kalau siapa nak baca waktu siang bila dia rasa nak tidur, sebab dia menganggapkan tidur itu, dan kita semua menganggapkan tidur itu adalah mati yang sementara, maka tidak ada masalah. Tetapi kalau dalam hadis ni Nabi bagi tahu dah, dia kata perawi ini dah bagi tahu dah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila dia nak pergi kepada pembaringan dia minal laili, pada waktu malam, maka hadis ini khusus, bacaan ini khusus pada waktu malam. Wallahu alam. Dia berkata dan dia berzikir, Nabi berzikir, Bismillahi wada'tu jambi, dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala, dengan nama Allah aku meletakkan badanku, meletakkan tubuh badan aku ini. Allahumma ghfir dhanbi, ya Allah ya Tuhanku, ampunkanlah dosaku. Ampunkanlah dosaku. Wa akhsi syaitani. Wa akhsi syaitani ni makna dia kata apa? Celakakanlah syaitan yang menggodaku. Akhsi ini dia ada beberapa kalimah yang boleh menggambarkan sama ada celaka. Dekat sini dia kata celakalah. Celakakanlah. Ataupun kita boleh fahami akhsi ini makna dia adalah, dekat sini sebelum saya tengok dia ada tak? Wa akhsi. Wa akhsi dekat sini, kalau tengok dekat sini dia kata bihamzatil qat', dia kata utrudhu wa ab'idhu. Makna dia halaulah dia, campakkanlah dia, jauhkanlah dia. Jauhkanlah siapa? Jauhkanlah syaitan yang direjam itu. Jauhkanlah syaitan yang sentiasa menggodaku. Dekat sini makna dia syaitani ini maksudnya kalau terjemahan literal, kalau terjemahan secara kalimah, dia akan jadi syaitanku. Syaitanku. Maka kita ada syaitan ke? Kan? Jadi kalau ada perbahasan lain juga yang kita boleh ingat balik, kita boleh buat murajaah sikit, bahawa kita ini ada syaitan di luar sana banyak, memang banyak lah, tak terkira lah syaitan, macam-macam jenis syaitan. Okay? Maksudnya macam-macam godaan-godaan yang jahat. Tetapi kita juga kena ingat bahawa kita ada qarin. Qarin itu kalau ikut Ibn Abbas, kalau tak salah saya, itu syaitan. Maka setiap kita ini ada qarin, dilahirkan, memang kita Allah lahirkan dengan ujian terus. Sentiasa ada ujian. Kalau kita belajar, ada ujian masa-masa yang tertentu saja, ujian mingguan ke, itu teruk, payahlah sikit. Tapi ujian bulanan, ujian pertengahan semester, ujian pertengahan tahun, ada masa-masa. Tetapi Allah ni, syurga itu mahal. Syurga itu mahal. Maka Allah SWT, wallahu alam, itu apa yang Allah tentukan kepada kita untuk Allah sentiasa uji kita dalam kehidupan kita seharian, supaya kita sentiasa jadi manusia yang sentiasa berada memohon perlindungan daripada Allah Subhanahu Taala, tanpa kita lupa sedetik pun. Sepatutnya begitu. Okey. Maka syaitan, qarin itu adalah syaitan yang sentiasa mengganggu kita juga. Jadi difahami daripada hadis ini, Nabi minta tolong, minta perlindungan daripada Allah SWT, wa akhsi syaitani. Okay? Tapi dalam satu riwayat, qarin Nabi Muhammad SAW sahaja yang sudah Islam. Okay?
saya dah jumpa dah riwayat-riwayat tu, saya bagi tahu je sebab saya dah jumpa riwayat tu. Nanti kalau sebab saya nak masuk dekat sini takut jadi panjang. Nanti saya cuba dapatkan Allahu Akbar. Hadis itu. Qarin Nabi Muhammad SAW saja sudah diislamkan, tetapi qarin kita tidak ada riwayat mengatakan qarin manusia lain ini sudah Islam. Jadi dia sentiasa akan mengganggu kita. Okey, mengikut setengah tafsiran qarin itu, para sahabat dia kata qarin itu adalah syaitan. Jadi wa akhsi syaitan yang dekat sini, kalau kita nak terjemahkan, kita nak fahamkan, dekat sini dia kata celakakanlah, tapi dalam terjemahan yang lain dia kata jauhkanlah, halaukanlah syaitan-syaitan yang sentiasa mengganggu dan menggodaku. Nabi nak tidur pun Nabi doa supaya syaitan itu dijauhkan daripada dia. Kita lagilah kena minta jauhkan. Nabi qarin ni dia dah dari Islam dah, yang syaitan yang lain yang duk kacau dia, yang mengganggu dia. Kita ni qarin kita pun satu hal dah. Yang syaitan-syaitan lain pun duk ganggu kita juga, maka kita lebih-lebih lagi berbanding dengan Nabi Muhammad SAW untuk kita minta jauh. Tapi cukup dah dengan apa yang Nabi ajar kita berdoa. Wa fukkarihani makna dia tunaikanlah hutangku. Kan dalam hadis yang lain dia kata, Nabi yang sebelum ni kita jumpa apa dia, iqdi anni dain. Dalam doa nak tidur juga Nabi sentiasa, maksudnya hutang itu Puan Iksum tak silap tanya saya tentang kenapa signifikannya hutang dan sebagainya. Di antaranya kita boleh fikir bahawa hutang itu sangat besar. Benda tu walaupun satu sen, walaupun sedikit, bila melibatkan harta orang, harta makhluk Allah SWT yang lain, maka itu satu perkara yang besar. Sehingga dalam satu dalil, satu hadis, walaupun seorang itu berjuang, mati, berjihad di jalan Allah Ta'ala, tidak akan berganjak kaki dia, lebih kurang makna dia, kecuali hutangnya selesai. Hutangnya selesai. Lepas tu, waj'alni fin nadiyil a'la, dan jadikanlah aku, masukkanlah aku di dalam kalangan para malaikat yang tinggi. Ini terjemahan dia lah, maksudnya bersama-sama dengan para malaikat. Bersama-sama dengan para malaikat, maksudnya di syurga, berada di dalam syurga sebagai satu tempat balasan kepada manusia-manusia yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa malaikat? Kenapa tak dengan para salihin? Mungkin malaikat di sana itu tempatnya bagus berbanding dengan manusia tinggi daripada manusia, mungkin sebab ini doa yang diajar Nabi sendiri minta berada dengan para malaikat. Nabi itu sendiri memang janjinya duduk dekat surga Firdaus. Dalam beberapa dalil itu pun sudah tinggi dah. Nabi sendiri bila dah macam itu, dah confirm masuk syurga, duduk kat syurga Firdaus pun, Nabi minta lagi duduk berada dengan bersama-sama dengan para malaikat. Maknanya di antaranya juga adalah menggambarkan mulianya para malaikat itu, dan kita pun tahu secara akidahnya malaikat tidak pernah berbuat dosa, dan iman para malaikat ini sentiasa bergerak ke atas bukan ke bawah. Maksudnya iman para malaikat sentiasa meningkat. Maka ini juga doa Nabi sendiri minta duduk dengan para malaikat yang tinggi. Okay, kita kena minta jugalah macam mana yang Nabi ajar kepada kita. Dekat sini ada penerangan sebenarnya. Saya baca je penerangan dekat dalam kitab Al-Adhkar yang diceritakan Al-Hidayah ni. Dia kata an-nadi dibaca dengan huruf nun fathah, nadi, dengan kasrah dan ya tasydid, nadi. Maksudnya bukan nadi. Bukan nadi saja, bukan nadi kita ni, nadi, ada sabdu, ada tasydid dekat ya itu. Dan Imam Nawawi dia kata, kami meriwayatkan daripada Imam Abi Sulaiman Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim bin Al-Khattab Al-Khattabi rahimahullah, dalam tafsir hadis ini dia kata an-nadi adalah satu kaum, satu kumpulan manusia, sekumpulan makhluk Allah Ta'ala yang berhimpun di dalam satu majlis. Satu kaum, nak bagi tahu an-nadi itu makna dia apa? Maksudnya satu perkumpulan manusia berada dalam satu majlis. Okey. Dia punya plural dia andiyah. Okey.
Dan Imam Al-Khattabi dia kata yang dimaksudkan dengan an-nadiyil a'la di dalam hadis ini adalah al-mala' al-a'la minal malaikah. Maknanya golongan-golongan yang tertinggi di dalam kalangan para malaikat. Malaikat-malaikat dia ada ranking-ranking dia juga. Jadi ini golongan yang tertinggi di kalangan para malaikat. Jadi kita ni diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa dengan doa ini dan sentiasa berdoa syurga yang paling tinggi. Itu sebab di dalam satu hadis, idza da'ut Allah fad'u idza sa'alta Allah azza wa jalla atau kama qala sallallahu fas'alil firdaus fa innaha a'lal jannah atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu berdoa minta dari Tuhan, minta dari Allah Subhanahu Wa Taala, mintalah syurga Firdaus. Jangan segan-segan, mintalah syurga Firdaus sebab itulah syurga yang paling tinggi. Maka kita, Allah bagi izin dan suruh kita minta yang paling bagus. Minta yang paling bagus. Tidak ada masalah. Okey? Jadi jangan rasa macam aku tidak tak layaklah aku nak minta syurga Firdaus. Tak. Jangan fikir yang macam tu. Doa sahaja sebab ia adalah dibenarkan dan disuruh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini hasan, boleh diamalkan. Bismillahi wada'tu jambi, Allahumma ghfir dhanbi wa akhsi syaitani wa fukka rihani waj'alni fin nadiyil a'la. Maka kita boleh doa dengan doa ini. Saya tengok sikit, izinkan saya tengok sikit soalan-soalan. Okey. Kalau ada lah. Okey. Sifat syaitan dalam diri boleh juga, tidak ada masalah, tetapi dekat sini memang makna dia wa akhsi syaitani, makna dia jauhkan, cacatkan ataupun lumpuhkan syaitan supaya syaitan-syaitan yang menggodaku tu supaya dia tak dapat menggoda. Jauhkan, halau mereka. Minta Allah halaukan, minta Allah jauhkan. Tanya, qarin ada baik dan ada jahat ke? Inilah soalan yang saya cuba jawab secara tak langsung tadi. Maknanya dia, kalau ikut riwayat, qarin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja yang sudah Islam, yang lain belum Islam. Maka itulah di antara juga yang mengganggu manusia. Yang mengganggu kita tu di antaranya qarin jugalah. Qarin juga. Maka dia tidak nampak, tidak kelihatan, ia juga tergolong, macam saya kata tadi, ada tafsiran yang mengatakan ia adalah syaitan, maka ia tergolong dalam syaitan juga, cumanya dia dilahirkan dengan kita. Maka perbahasan tentang qarin ni ada banyak lagi lah, perbahasan-perbahasan yang disebut dan disampaikan kepada kita, cumanya cukup untuk kita mengetahui itu. Dan kita memperbanyakkan lagi zikir-zikir dan permohonan kita, doa-doa kita kepada Allah Ta'ala supaya ia jauh daripada kita. Ya, iman kita turun dan naik, perlukan mujahadah dan istiqamah, betul. Kita mohon-mohon daripada Allah Ta'ala bagi kita kekuatan lah. Bagi kita kekuatan sebab dia lah yang mampu, hanya dia mampu bagi kita kekuatan dan kelapangan dan peluang dan nikmat untuk kita bermujahadah. Okey. Kita teruskan kepada hadis yang seterusnya. Wa rawaina fi sunani Abi Dawud wa Tirmidzi an Naufal al-Ashja'i radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra qul ya ayyuhal kafirun thumma nam ala khatimatiha fa innaha bara'atun minasyirki atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kami meriwayatkan di dalam Sunan Abi Dawud dan Sunan At-Tirmidzi daripada Naufal al-Ashja'i radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkata kepadaku, bacalah qul ya ayyuhal kafirun. Makna dia qul ya ayyuhal kafirun sampai habis surah itulah. Itu biasa secara adatnya difahami secara begitu, bukannya baca qul ya ayyuhal kafirun lepas tu berhenti, tak. Okey. Bacalah qul ya ayyuhal kafirun, iaitu surah Al-Kafirun, kemudian tidurlah di atas ayat yang terakhir. Dia kata kat sini, dia kata kemudian tidurlah setelah selesai. Maksudnya bacalah surah itu dan terus tidur. Bacalah surah itu terus tidur.
nak ceritanya dekat sini, makna dia yang kita boleh faham dekat sini adalah jadikanlah bacaan surah Qul Ya Ayyuhal Kafirun ini yang terakhir sebelum kita lelapkan mata kita. Sesungguhnya Nabi kata fa innaha, sesungguhnya surah itu bara'atun minasyirki, melepaskan diri kita daripada kesyirikan, kerana surah tersebut melepaskan dirimu daripada kemusyrikan, melepaskan diri kamu daripada pelepas daripada yang melepaskan kita daripada melakukan syirik. Sebenarnya akidahnya bukan nak bagi tahu kata surah Al-Kafirun itu yang melepaskan kita, tidak. Allah SWT yang mengizinkan kita menjadi Muslim. Na'udzubillah, Allah juga yang membolak-balikkan hati kita dan sebagainya, hati manusia. Tetapi dekat sini nak bagi tahu isi kandungan. Kalau saya cuba tengok dekat sini ada tak? Okey, tak apa. Nak bagi tahu dekat sini, tidak ada ulama yang mengatakan bahawa siapa-siapa yang baca surah Al-Kafirun maka dia terlepas daripada menjadi syirik. Tidak, dia bukan makna dia begitu, tetapi konten ataupun kandungan di dalam surah Al-Kafirun itu melepaskan diri kita, memahamkan kita daripada berlaku syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini satu dia panggil apa? Sebelum kita nak tidur, kita tutup dengan surah Al-Kafirun, dan itulah yang membebaskan kita daripada kesyirikan dengan kita faham makna di dalam surah Al-Kafirun itu. Katakanlah wahai orang-orang kafir, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah apa yang kamu menyembah, apa yang kamu sembah. Wala ana 'abidum ma 'abadtum, dan aku tidak menyembah apa yang engkau sembah. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud, dan tidak juga kamu sembah apa yang aku sembah. Wala ana 'abidum ma 'abadtum, dan aku juga tidak menyembah apa yang kamu sembah. Lakum dinukum waliyadin. Betul ke saya baca surah tu? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud. Allah ulang dua kali. Lakum dinukum waliyadin. Betul lah saya baca tu? Okey. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagiku agamaku. Kita membebaskan diri kita daripada segala kesyirikan dan segala agama dan akidah yang tidak benar, yang tidak betul, dan kita berakidah dengan akidah yang betul. Kita menyembah Allah Subhanahu Wa Taala tidak sama dengan sembahan-sembahan lain yang disembah oleh orang-orang lain. Na'udzubillah. Semoga Allah bagi hidayah kepada mereka dan menetapkan kita di atas akidah dan iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Di dalam Sunan Abi Ya'la Al-Mawsili, di dalam Musnad Abi Ya'la Al-Mawsili daripada Ibnu Abbas, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia kata, Nabi kata, ala adullukum ala kalimatin dekat sini dia kata sama ada tunjikum, sama ada kita nak baca tunjikum ataupun tunajjikum minal isyraki billahi azza wa jalla. Okey. Nabi kata, boleh tak aku bagi tahu, ajarkan kamu satu kalimah yang membebaskan kamu daripada mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah azza wa jalla. Taqra'una qul ya ayyuhal kafirun 'inda manamikum. Kamu bacalah, kamu baca qul ya ayyuhal kafirun ketika kamu hendak tidur. Hadis ini hasan, dikeluarkan oleh Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Hibban. Ibnu Hajar juga mengatakan hadis ini hadis hasan. Dekat sanad dia ada beberapa khilaf, tetapi tidak ada masalah tentang klasifikasinya sebab kebanyakan ulama meletakkannya adalah hasan untuk kita sama-sama amalkan surah Al-Kafirun
dan kita faham intipati dan makna surah Al-Kafirun. Semoga dengannya, dengan izin Allah SWT, berdasarkan hadis dan janji Nabi Muhammad SAW ini, kita terbebas, kita bebas daripada syirik. Kita jauh daripada syirik dan kita bebas daripada syirik, kita tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala itu menjadi satu zat yang kita esakan sampai kita mati. Semoga kita mati di dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebenar-benar iman. Amin ya Allah. Okey. Lepas itu hadis yang seterusnya adalah, kalau tengok kat sini dia kata surah pula. Nombor 271. Hadis yang nombor 271, Imam An-Nawawi dia kata warawaina. Sekejap, sebelum masuk saya tengok kalau ada soalan. Harapnya tak ada. Sekejap. Oh, ada. Surah Al-Kafirun ini surah yang biasa kita baca dalam solat. Baru tahu surah ini penutup dibaca sebelum tidur. InsyaAllah semoga kita diamal. Sebenarnya banyak lagi. Lepas ni kita akan jumpa lagi banyak sebenarnya Nabi baca surah-surah Al-Quran sebelum dia tidur. Tak apa. Yang ni salah satunya juga biasa kita baca dalam solat. Terutamanya solat-solat sunat. Macam kita dah jumpa dah sebelum ni. Di antara amalan Nabi adalah membaca surah Al-Kafirun pada rakaat pertama. Sunat syafa'. Okay, sebelum witir kan. Rakaat yang pertama dan surah beberapa solat sunat lain. Itu sebab di antara perkara yang dipesan oleh para ulama, baca surah, kalau nak sembahyang sunat biasa ke apa ke, bacaan biasa adalah surah Al-Kafirun dan Qul Huwallahu Ahad. Kedua-dua surah ini menetapkan kita membantu kita untuk menetapkan iman dan akidah kita yang betul kepada Allah SWT. Surah Al-Kafirun akidah, surah Al-Ikhlas juga akidah. Semua surah itu ada akidahnya, ada konten akidahnya, tetapi lebih nampak dengan jelas ni di dalam surah-surah, dua surah ini, Qul ya ayyuhal kafirun dan juga surah Al-Ikhlas. Okey, kita pergi kepada hadis yang kita nak baca. Wa rawaina fi sunani Abi Dawud wa Tirmizi an Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'ul musabbihat qabla an yarqud. Qala At-Tirmidzi hadithun hasan. Okey, kami meriwayatkan, Imam An-Nawawi dia kata kami meriwayatkan di dalam Sunan Abi Dawud dan Tirmidzi daripada Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sentiasa atau membaca musabbihat qabla an yarqud. Musabbihat ini adalah surah-surah yang dimulai dengan tasbih. Sama ada tasbih itu dalam bentuk perkataan subhana, masdar, ataupun dengan dalam konteks ataupun perkataan fi'il mudhari'. Siapa-siapa yang belajar bahasa Arab dia fahamlah. Mudhari' maksudnya present tense, yusabbih, ataupun past tense sabbaha, madhi, fi'il madhi, ataupun dengan sabbih, sabbih isma rabbikal a'la, dengan amar, dengan perkataan suruh. Jadi ada 4. Okey, qabla an yarqud, sebelum dia baring lah, sebelum dia tidur, sebelum dia baring nak tidur. Jadi hadis ini menceritakan kepada kita bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca musabbihat, membaca surah-surah yang dimulai. Musabbihat dekat sini makna dia surah-surah yang dimulai dengan tasbih. Sebelum Nabi nak tidur. Imam At-Tirmidzi dia kata hadis ini hadis hasan, boleh amalkan. Maka di dalam Al-Quran banyak tak nak tanyanya, banyak tak surah-surah yang dimulai dengan musabbihat? Banyak dah surah-surah yang dimulai dengan musabbihat. Okey, dekat sini kita kira ada berapa, kita kira ada berapa. Yang pertama dimulai dengan, boleh ke saya ambil masa sikit panjang sebab nanti mungkin ada yang tanya juga, sebab tu yang saya cakap tadi.
Nabi Muhammad SAW kalau ikut hadis-hadis dia, bila tengok hadis ni pendek tetapi amalan dia besar. Amalan dia panjang sebab dia sebut surah. Dia bukan sebut zikir saja. Maka bila kata surah panjang. Banyaknya amalan Nabi Muhammad SAW bila dia nak tidur. Banyak sangat-sangat. Okey. Okey. Saya bagi dekat sini ambil nota sikit lah siapa-siapa yang nak ambil nota. Siapa-siapa nak ambil nota, ambil sikit. Dia bagi tahu kat sini musabbihat adalah surah-surah yang dimulai dengan tasbih. Macam disebutkan tadi, ulama dah menghimpunkan dah. Ada 4 jenis tasbih untuk permulaan surah-surah yang dinamakan al-musabbihat. Yang pertama dimulai dengan perkataan masdar, iaitu subhana. Apakah surah yang dimulai dengan tasbih dalam bentuk masdar? Suratul Isra. Suratul Isra yang dimulai dengan Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu. من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Itu surah Al-Isra yang pertama dengan masdar. Lepas tu yang dimulai dengan fi'il madhi dengan perkataan sabbaha. Ia adalah surah Al-Hadid. Yang pertama, yang kedua surah Al-Hashr, yang ketiga surah As-Saff. Surah As-Saff. Contohnya dalam surah Al-Hadid, sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Okey, lepas tu di dalam surah Al-Hashr dengan surah As-Saff, ayat dia sama. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Jadi kita dah ada 4 surah yang dimulai dengan masdar 1, dengan fi'il madhi 3. Dah ada 4 dah surah. Banyak dah. Alhamdulillah, banyaknya amalan yang Allah Nabi ajarkan kepada kita. Yang ketiga, 2 surah yang dimulai dengan fi'il mudhari' iaitu yusabbih. Okay. Iaitu yang pertama surah Al-Jumu'ah, yang kedua surah At-Taghabun. Dimulai dengan fi'il mudhari' iaitu yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard al-malikil qudusil azizil hakim. Okey. Kita ada berapa surah? Surah Al-Isra, surah Al-Hadid, surah Al-Hashr, As-Saff, surah Jumu'ah, surah At-Taghabun. Dah ada 6 surah. Ada 6 surah. Dan satu surah yang dimulai dengan fi'il amar, dengan suruh, iaitu suratul A'la. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada. Sampailah habis itu juga menjadi amalan untuk kita baca pada salat witir. Salat witir. Kita dah jumpa dah dalilnya. Maka inilah 7 surah yang menjadi amalan berdasarkan kepada hadis yang pendek yang diriwayatkan oleh Irbad, yang diriwayatkan oleh Sahabil Jalil Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Okey. Kalau boleh faham kejap, ada soalan tak dekat sini sebelum saya pindah? Okey, ada 7 surah, ada 7 surah, okey. Okey, ada 7 surah. Yang akhir surah apa? Yang akhir sekali surah Al-A'la. Okey, saya himpun balik semula, saya sebut sekali lagi siapa-siapa yang nak catatkan. 7 surah yang dimulai dengan tasbih. Yang pertama, 1 surah yang dimulai dengan perkataan subhana, masdar, iaitu surah Al-Isra. Lepas tu ada 3 surah yang dimulai dengan fi'il madhi, sabbaha lillah, iaitu yang pertama surah Al-Hadid, yang kedua surah Al-Hashr, yang ketiga surah As-Saff. Okey, itu 3 surah.
Lepas tu dia ada dua surah yang dimulai dengan fi'il mudhari' iaitu yusabbihu lillah ma fis samawati wa ma fil ard. Yang pertama surah Al-Jumu'ah, yang kedua surah At-Taghabun. Surah At-Taghabun. Okey, ini dua surah. Dah ada 6 surah. Surah yang terakhir dimulai dengan tasbih tetapi dalam bentuk fi'il amar, fi'il suruh. Allah suruh bertasbihlah kamu. Iaitu apa? Surah Al-A'la. Surah Al-A'la. Jadi kita ada 7 surah yang yang dikategorikan di dalam perkataan dalam hadis Nabi Al-Musabbihat. Al-Musabbihat. Boleh Selesai. Banyak surah, moga Allah bagi kita. Tak pelik dan tak mustahil pun kalau ada Allah rezekikan siapa-siapa di kalangan kita untuk kita boleh baca 7 surah ni sebelum tidur. Tidak ada masalah. Kalau tak mampu, pilihlah yang mana-mana yang kita mampu dulu, ataupun kita rotate tanpa kita meletakkan apa-apa pengkhususan. Jangan pula lepas ni ada orang pergi bagi tahu kata surah baca sebelum tidur pada hari Isnin, surah yang baca sebelum tidur pada hari Selasa. Jangan siapa-siapalah berani-berani buat pengkhususan begitu. Okey, jangan pandai-pandai. Nabi pun ajar kita sebegitu. Kita sampaikan apa yang Nabi ajar kepada umat Islam seperti mana yang Nabi pesan dan amanah. Biarlah kita jangan jadi orang yang degil dengan sunnah Nabi. Biar kita jadi orang yang baik, orang yang ikut cakap Nabi, bantu Nabi, tolong Nabi, sebarkan Islam. Sebab Nabi dah bermujahadah dah. Kitalah sebagai orang yang cuba nak jadi pewaris Nabi dalam konteks menyampaikan risalah Islam. Jangan ubah-ubah, jangan letakkan perkhususan. Tetapi kalau kita nak baca, aku nak baca semalam tak sempat, hari ni hari Selasa, boleh ke baca surah surah Al-A'la? Boleh, tak ada masalah. Yang tu tak ada masalah. Okay, baca yang mana kita mampu. Kalau mampu semua, boleh baca semua. Semoga dengan niat kita mendapat keberkatan dan rahmat daripada Allah SWT. Surah-surah ini dibaca semasa dah duduk atas katil atau di tempat lain pun boleh. Tidak ada masalah sebenarnya, tetapi minta maaf sebab dia kata sebelum dia tidur, qabla ayyarqud, sebelum dia nak tidur. Dia tak bagi tahu dekat sini. Dia berbeza dengan hadis-hadis yang sebelum ni, yang aqada magza'ahu, ambil tempat tidur dia. Dalam hadis itu ada sebut katil. Dekat dalam hadis ini dia tidak sebut katil, tak sebut tempat tidur, tetapi dia kata sebelum nak tidur. Maka sebelum nak tidur tak kisahlah. Kalau kita rasa sebelum kita nak tidur tu takut kita tak sempat, kita bacalah waktu lain. Dalam erti kata kita faham kita buat benda ni sebab kita takut tak dan buat sat lagi. Kita risau, kita ada kerisauan, takut kita tak sempat nak buat sebelum kita tidur sat lagi. Sebab kita dalam keadaan penat ni kadang-kadang mata dah lelap dulu sebelum kita sampai dekat tempat tidur, ataupun kita letak je badan kita atas tilam tu terus dah tak sedar apa-apa. Maka untuk mengelakkan yang tu, kita kata aku bacalah dulu lepas maghrib ke lepas isyak ke. Saya tak letak pekan perkhususan terima kasih Puan Nurlaida Untung bantu para jemaah. Saya tak kata saya letakkan benda tu lepas maghrib. Tidak, tetapi saya kata boleh. Ada yang bertanya boleh ke? Boleh kalau kita ada kerisauan. Kita tak sempat nak baca sebelum kita tidur. Tapi kalau nak ikut betul-betul, Nabi baca sebelum dia nak tidur. Allah Akbar, sakit tekak pula. Tiba-tiba kejap. Okey. So jadi Puan Mahani, saya menjawab soalan insya-Allah. Jadi best student kepada Rasulullah, insya-Allah. Minta maaf gangguan sikit. Bermakna sepanjang hari sebelum malam. Sepanjang hari, wallahu alam, saya tak berani nak kata. Tetapi kalau ada juga kerisauan kata kita tak sempat, bolehlah baca. Tetapi kalau ikut hadis ini, kalau nak betul-betul ikut hadis ni, dia sebelum tidur. Maknanya bila kita kata sebelum nak tidur, maknanya waktu malam lah, waktu malam.
sepanjang hari sebelum malam, wallahu alam. Tapi kalau nak baca, bacalah. Itu sebab saya kata kalau kita tahu kita ni kadang malam tak sempat nak baca, ya Allah aku tak sempat nak baca ni tapi aku nak ikut Nabi ni, bacalah insya-Allah. Insya-Allah tidak ada masalah. Yang pentingnya macam saya kata tadi, jangan letak pengkhususan apa-apa waktu. Boleh insya-Allah. Sebab kita tak tahu, ada orang kerja shift malam, ada orang kerja macam nurse ke, doktor on call ke, ataupun kerja belah-belah malam ni kan. Orang perempuan mungkin jarang lah, tapi bagi nurse tu biasalah kerja malam, kan sibuk dan sebagainya. Bagi orang lelaki yang mungkin kerja shift malam dan sebagainya, mungkin dia rasa juga tak sempat ataupun sibuk. Maka kalau dengan sebab itu, bukan untuk mengubah hadis, dengan sebab itu dia nak juga baca, maka insya-Allah moga-moga Allah terima amalan itu. Sebab mengamalkan satu benda ni kita kena faham dan kita ada akidah, dan yang kita bawa, semoga kita mengamalkan seperti mana yang Nabi suruh. Boleh faham insya-Allah. Jangan letak apa-apa pengkhususan. Boleh kalau kita rasa kita tak sempat nak baca malam saat lagi. Tapi tempat bacaannya adalah seperti mana yang disebut dalam hadis ni, adalah sebelum sebelum Nabi nak tidur. Okey, saya nak check sikit nama surah ni, Nurlaida. Surah Al-Isra, Al-Isra. Dia hamzah, dia bukan qaf dekat ujung tu, maksudnya Al-Isra ada dot. Okey, kalau ikut tulisan tu lah. Al-Isra bukan Al-Isra. Okey, dia bukan Q. Terima kasih banyak-banyak. Lepas tu kedua surah Al-Hadid, betul. Lepas tu surah yang ketiga surah Al-Hashr. S-Y-R, dia huruf shin. Okey, Al-Hashr. Lepas tu surah As-Saff. Okey, betul. Lepas tu surah Al-Jumu'ah, betul. Lepas tu surah At-Taghabun, huruf ghain. Dia bukan huruf ra. Okey, bukan tara tapi tagha. T-A-G-H-O. At-Taghabun. Surah At-Taghabun. Okey, lepas tu surah Al-A'la. Okey. Alhamdulillah, semoga kita hadisnya pendek, baca surah yang pendek je boleh insya-Allah. Mana yang kita sempat, yang penting kita ada niat, kita ada rasa, kita ada intention, kita ada azam nak ikut Nabi, itu yang penting. Dan ikut, insya-Allah Allah bagi kita peluang. Kalau tak sempat baca satu surah satu malam, boleh, tidak ada masalah. Macam saya kata, Tuan Jamaluddin Lebam, maksudnya kita jangan khususkan. Kita nak baca setiap malam berbeza surah, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tapi jangan mengkhususkan. Tidak ada masalah. Boleh tak kita baca selepas baca doa zikir petang? Macam saya sebut tadi, waktu-waktu selain daripada waktu malam sebelum tidur, itu adalah waktu yang saya tak boleh nak kata tak boleh, tetapi mengikut hadis yang ada ini memang sebelum Nabi tidur. Sebelum Nabi tidur. Kalau baca satu malam satu surah boleh. Macam saya jawab tadi, insya-Allah Puan Jaminah Hassan, begitulah. Maknanya kita tak sempat nak baca 7 ni. Nabi pun dia tak kata dekat sini dia baca semua, tapi yaqra musabbihat. Yaqra al-musabbihat. Dari segi zahir hadis ini, wallahu alam, tidak dikata kullal musabbihat. Kalau Nabi kata kat sini kana yaqra kullal, kalau Irbad dia kata kana yaqra kullal musabbihat, maksudnya Nabi membaca setiap ataupun semua surah-surah musabbihat, maka makna dia baca 7 surah itu. Tetapi dekat sini yaqra al-musabbihat, yang mungkin kita boleh fahami adalah mungkin baca beberapa surah tetapi dimulai dengan musabbihat. Ataupun kalau kita nak faham Nabi baca surah ini pada malam ini, esoknya surah lain pun boleh jadi juga. Sebab hadis ini dari segi makna umumnya, zahirnya tidak kelihatan Nabi membaca semua, tetapi Nabi membaca musabbihat. Okey. Boleh benda perkara ini kalau dilihat kepada hadis ini, anjuran untuk membaca musabbihat ini luas. Terima kasih untuk pembetulan. Maka arahan ini adalah luas, maka setiap orang bebas untuk mengambil dan memilih untuk dibaca mengikut kesesuaian dan kelapangan. Ustaz, Nabi biasanya tidur pukul berapa? Wallahu alam. Dalam hadis ini, dalam hadis Nabi, kita tidak pernah menjumpai
adanya pukul berapa wallahu alam kuat ada di sana. Tetapi setakat yang saya duk baca, duk jumpa, kita duk belajar hadis ini kan, saya belajar hampir beberapa juzuk Sahih Fathul Bari, kita tengok dengan dalam hadis-hadis kita tak jumpa indikator ataupun penunjuk-penunjuk secara tepat jam pukul 9 ke pukul 10 ke apa ke, kecuali Nabi menyebut tentang nampak putih, nampak waktu merah, masuk maghrib, sebelum tidur, selepas isyak. Itulah konteks masa yang disebut di dalam riwayat-riwayat di dalam hadis. Dan biasanya juga Nabi ini tidak diceritakan tidur lewat malam sangat. Dalam hadis-hadis yang dijumpai, tidak digambarkan Nabi ini jenis tidur lewat, tapi pagi bangun malam, berpagi-pagi, di belah pagi itu memang itu menjadi amalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga mungkin ianya berbeza dalam beberapa situasi bila Nabi dan para sahabat terlibat dengan syariah Nabi tidak terlibat. Maksudnya syariah macam proses peperangan yang tidak disertai oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi hidup para sahabat tu begitulah. Ada masa dia pergi perang, mungkin perjalanannya waktu malam, maka ianya adalah berbeza dalam beberapa ketika dan situasi. Tetapi kebiasaannya tidak kelihatan Nabi ini dan para sahabat tidurnya lewat malam. Yang diceritakan bangun pagi, banyakkan qiyamul lail dan banyak mendirikan malam, menghidupkan malam. Okey, surah Al-Mulk dia ada riwayat lain. Surah Al-Mulk dia ada riwayat lain ada riwayat lain. Surah As-Sajadah, okey. InsyaAllah semoga Allah bagi kita kelapangan untuk kita amalkan apa yang Nabi bagi ini. Saya sebenarnya nak kongsi sikit. Puan moderator boleh sikit ke sampai 9-10 minit ke? Saya nak cerita sikit ada tentang Irbat. Saya suka kita cuba kongsi tentang individu yang hampir dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Irbat bin Sariyah ini jarang kita dengar namanya, tetapi dia adalah sahabi jalil. Ada cerita dia tentang Irbat ini. Jadi di antaranya adalah Irbat ini dia adalah seorang sahabi. Dia Al-Irbat bin Sariyatus Sulami. As-Sulami. Irbat bin Sariyatus Sulami min a'yani ahli Suffah. Di kalangan ahli Suffah. Saya pernah cerita dulu, ahli Suffah ini adalah golongan fuqara dan miskin yang duduk di belakang, bahagian belakang Masjid Nabi. Mereka inilah di antara orang-orang yang sentiasa berada di dalam Masjid Nabi. Mereka yang sentiasa berada dalam majlis-majlis ilmu. Dan dia ini adalah salah seorang daripada orang-orang yang menangis. Salah seorang daripada orang-orang yang menangis. Okey. Siapa yang orang-orang yang menangis ini? Orang-orang yang menangis ini adalah orang-orang yang datang dekat Nabi. Kan ada seruan-seruan Nabi nak pergi berzihad, nak berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semua para sahabat nak sangat berzihad. Tetapi tidak semua orang mampu. Bagi orang-orang yang ada pedang, ada perisai, ada topi besi dan sebagainya, ada baju pelindung yang besi, ada kuda, ada tombak. Mereka boleh pergi perang anytime bila Nabi ajak. Bila mereka sihat, bila Nabi ajak, ada peperangan, mereka akan pergi. Tetapi ada juga di kalangan para sahabat ini yang miskin, yang tidak ada haiwan tunggangan, nak makan pun payah. Mereka tergolong dalam orang-orang yang fakir, orang-orang susah. Di kalangan mereka juga adalah ahli Suffah macam sebut tadi. Jadi Irbat ini di ahli Suffah. Inilah mereka ini, dia inilah Irbat ini antara para sahabat yang menangis, yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 92, yang Allah kata, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum 'alaihi
tawallaw wa a'yunuhum tafidhu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Dan tidak jadi masalah juga, tidak ada jadi celaan ataupun dosa bagi orang-orang yang bila mereka datang kepada kamu wahai Muhammad untuk kamu bawa mereka pergi berjihad dan perang, dan kamu katakan kepada mereka, aku tidak mempunyai apa-apa untuk membawa kamu. Sebab Nabi pun bukan orang yang mempunyai semua harta benda dekat kota Madinah itu. Maka Nabi ada haiwan tunggangan dia sendiri. Mungkin dia tidak boleh membantu sebab yang datang nak pergi perang, nak pergi berjihad ni ramai. Dan bila mereka datang je, mereka minta nak, bila Nabi ajak berjihad, mereka datang dan minta Nabi bawa mereka. Macam kita nak pergi mana-mana, tapi tak ada kenderaan. Datang kepada ketua program ke apa ke, bawalah kami pergi. Tapi transport, logistik itu tidak membantu. Transportation yang ada tidak membantu untuk, tidak boleh untuk membawa semua orang pergi berperang atau pergi ke program yang saya sebutkan tadi. Contoh. Tapi dalam ayat ini nak menggambarkan bahawa bila nak pergi berperang, nak pergi berjihad, ramai nak pergi berjihad, yang ada kelengkapan akan pergi, yang tak ada kelengkapan ini datang dekat Nabi, minta Nabi bawa mereka untuk mereka berjihad. Dan Nabi kata kepada mereka, la ajidu ma ahmilukum alaihi. Aku tak ada binatang, aku tak ada kenderaan untuk aku bawa kamu kepada ke sana. Tak ada kenderaan nak bawa kamu ke sana. Dan bila Nabi bagi tahu macam tu kepada mereka, apa Allah bagi tahu tentang sifat mereka? Tawallaw wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Mereka ini pun baliklah dalam keadaan mata mereka basah, menitiskan air mata. Tafidu minad dam'i hazana. Mata-mata mereka berair, meleleh air mata, menitiskan air mata. Sebab apa? Sebab mereka kecewa, sebab mereka sedih sangat-sangat, sebab mereka tak punya apa-apa untuk mereka berinfak. Mereka tak punya apa-apa untuk mereka berinfak ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka ini Allah kata wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahu, maksudnya tidak ada masalah bagi mereka. Mereka dah ada niat untuk pergi tapi mereka tak pergi berjihad, mereka tidak berdosa. Tapi yang berdosanya adalah orang-orang yang ada kuda, ada kelengkapan, ada kekuatan, sihat, tak perlu nak jaga mak ayah dekat rumah yang tak sihat, mereka tak pergi berjihad, itu yang ada masalah. Tapi bagi mereka ini, mereka tak pergi, tak mampu nak pergi berjihad, bukan dengan sebab mereka tidak mahu, tetapi mereka tidak mempunyai apa-apa untuk mereka infakkan, mereka tidak mempunyai kenderaan. Maka orang-orang sahabat-sahabat yang sebegini diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Irbad bin Sariyah As-Sulami di antara orang-orang yang menangis ini, yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang maha suci ini, insya-Allah. Maka kita tengok bagaimana iman, bagaimana keinginan dan kesediaan para sahabat untuk sentiasa berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita minta daripada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dijadikan dalam kalangan orang-orang yang sentiasa nak berjuang, nak berjihad, nak membantu jalan Allah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu saya rasa saya kena berhenti dulu untuk hari ini. Saya minta maaf banyak-banyak, tak boleh nak lanjutkan panjang sangat. Jadi kita harap Allah bagi kita peluang dan kekuatan untuk mengamalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita menjadi orang-orang yang sentiasa menjaga sunnah dan amanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kita menyampaikan hanya yang benar kepada para umat Islam, supaya kita menjadi orang-orang yang menjadi pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah himpunkan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan orang-orang saleh, dengan mala'il a'la, dekat syurga nanti, insya-Allah. Aqul qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisailil muslimina wal muslimat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khair Al-Fadhil Ustaz Azhar atas kesediaan mengungkap persoalan dan kupasan persoalan yang cukup terperinci dan jelas sekali buat kita semua, perkongsian ilmu yang amat-amat bermanfaat. Semoga ianya dapat memberikan kita